Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kurniaannya dan rahmatnya. Pada pertemuan di pagi ini, kita masih lagi diberikan ruang dan keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat sama-sama kita menyambung dan mengikuti semula mengenai tadabbur kita menerusi surah Yusuf alaihissalam. Dan insya-Allah pada hari ini kita sudah pun sampai ke penghujung surah Yusuf, iaitu pada ayat 110 dan juga ayat 111. Maknanya berakhirlah pada kelas pada hari ini berkenaan dengan sepanjang tadabbur kita bagi merungkai berkenaan dengan beberapa pengajaran yang boleh kita ambil melalui surah Yusuf yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahsanul qasas, iaitu kisah yang paling terbaik di dalam Quran. Kita tahu dalam Quran semuanya membawa cerita-cerita kisah-kisah yang baik, kisah-kisah yang benar, kisah-kisah yang bermanfaat. Tetapi dalam banyak-banyak kisah, kita ada kisah Ashabul Kahfi, kita ada kisah Ashabul Ukhdud, kita ada kisah kaum Ad, kaum Thamud, kaum Madian, kaum Aikah, dan banyak lagi kisah-kisah para anbiya yang lain alaihimus salatu wassalam. Tetapi dalam banyak-banyak kisah, ada satu kisah berkenaan dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, dan Allah mensifatkan ia sebagai kisah yang terbaik. Kenapa dia menjadi kisah yang terbaik? Disebabkan kerana surah Yusuf alaihissalam menceritakan kepada kita bukannya berkenaan dengan Nabi Yusuf berhadapan dengan tentangan kaumnya, tetapi cerita ini menceritakan kepada kita bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam mendapat tentangan permusuhan daripada keluarganya sendiri. Jadi oleh kerana itu kita lihat ada di kalangan para rasul dan nabi yang Allah Taala utuskan alaihimus salatu wassalam, dalam sepanjang perjalanan kehidupan mereka, mereka menghadapi tentangan daripada kaum mereka. Tidak ramai di kalangan para nabi dan rasul itu yang mendapat tentangan daripada kedua-dua belah pihak, iaitu daripada kaum sendiri ataupun daripada daripada keluarga sendiri. Walau bagaimanapun, Nabi Yusuf alaihissalam, Allah Ta'ala ceritakan baginda mendapat tentangan yang keras, tentangan yang kuat daripada keluarga sendiri. Kalau kita mendapat tentangan daripada kaum kita, kalau kaum tu ingkar, maka bolehlah Allah Ta'ala timpakan bala dan azab pada kaum tersebut. Tapi kalaulah ia daripada keluarga kita sendiri, barangkali berat di lubuk hati kita, kita nak mendambakan, apatah lagi kita nak melihat jika keluarga kita dibinasakan dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu, ada di antara para anbiya yang diuji dengan kedua-dua ujian ini, dan mereka diletakkan sebagai Nabi Ulul Azmi. Sebagaimana kita lihat Nabi Nuh alaihissalam telah diuji daripada tentangan daripada anaknya sendiri, dan juga daripada kaumnya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat tentangan daripada pakciknya Abu Lahab, dan mendapat tentangan daripada keluarganya sebahagiannya, dan juga daripada kaumnya. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihissalam
mendapat tentangan daripada bapanya Azar, dan baginda juga berhadapan dengan kaumnya yang ingkar. Inilah yang menunjukkan. Demikian juga Nabi Musa AS mendapat tentangan daripada kaum keluarganya sendiri, walaupun bukan kaum keluarga darah daging, tetapi dari sudut keluarga angkat. Kerana dahulu keluarga angkat itu hukumnya seperti keluarga kandung, sehinggalah syariat Nabi Muhammad SAW memansuhkan hukum keluarga angkat bukan seperti keluarga kandung lagi. Tapi kita kena faham, syariat yang terdahulu, keluarga angkat ada seperti keluarga kandung sendiri. Sebab itu Nabi Musa AS mendapat tantangan daripada Fir'aun yang merupakan bapa angkatnya, atau dalam istilah syariat dulu juga seperti bapanya. Maka bukan mudah untuk kita membawa kebaikan jika kebaikan yang kita serukan itu ditentang oleh keluarga kita sendiri. Mana mungkin orang luar boleh terima ajaran kita, seruan kita, kalau keluarga kita sendiri mengaibkan kita. Mereka sendiri yang menentang dan berkata kita gila, kita tak betul, kita sesat, ajaran kita ni tak benar. Jadi bukan mudah untuk kita meyakinkan orang di pihak luar, orang luar daripada keluarga kita, sedangkan keluarga kita pun orang kata kita tak mampu meyakinkannya. Sebab itu kisah Nabi Yusuf AS ni memberikan satu pengajaran, satu motivasi, sesuatu suntikan dalaman kepada jiwa Nabi Muhammad SAW, supaya baginda meyakini, baginda dapat menghadapi kedua-dua ujian tersebut. Ya, jadi sebab itu kita kena ingat, dalam kita berusaha untuk menjadi baik, dalam kita berusaha menjadi lebih baik dan menjadi hamba Allah yang taat, kadang-kala yang menghalangi kita daripada menjadi sedemikian adalah daripada keluarga kita sendiri yang tidak menginginkan kebaikan itu. Baik hadirin yang saya muliakan, dirahmati oleh Allah, kita pada pagi ini ingin menyambung 2 ayat terakhir daripada surah Yusuf. Nanti pada minggu hadapan saya akan maklumkan surah baharu untuk kita membuat tadabbur. Baik, pada ayat 110 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza stay'asa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kudhibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha' ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. Ayat 111, لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Sadaqallah. Daripada ayat yang kita bacakan, kita lihat maksud dan terjemahannya. Pada ayat 110 Allah Ta'ala berfirman, sehinggalah apabila para rasul itu tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya kepada ajaran baginda, dan telah meyakini bahawa mereka telah didustakan, datanglah kepada mereka para rasul itu akan pertolongan kami, yakni daripada Allah Subhanahu wa taala, lalu diselamatkan orang-orang yang kami kehendaki daripada kalangan orang-orang yang beriman, dan siksaan kami tidak akan dapat ditolak oleh orang-orang yang berdosa itu. Pada ayat 110 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahawasanya apabila Allah mengutuskan rasul dan nabi untuk menyampaikan dakwah dan juga ajaran yang telah Allah wahyukan kepada mereka, tugas para nabi dan rasul itu adalah menyampaikan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala,
wa ma 'alaika illal balaghul mubin. Tidaklah kepada engkau wahai Muhammad melainkan menyampaikan keterangan yang nyata. Dan demikian juga dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mensifatkan para nabi, wa ma ana illa nadhirum mubin. Tidaklah kami melainkan pemberi peringatan dan menyampaikan peringatan yang nyata. Walau bagaimanapun, seandainya para nabi dan rasul itu telah menyampaikan segala peringatan yang telah Allah perintahkan daripada apa yang Allah wahyukan kepada mereka, namun kaumnya tetap ingkar dan sombong dan angkuh dan ingin tegar melakukan kekufuran, kesyirikan dan kedosaan dan kemaksiatan, maka sudah sampai limit dan kadar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah mengetahui yang mereka tidak akan lagi beriman, mereka tidak lagi akan menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ketika itu Allah mencampakkan ke dalam hati para nabi dan rasul kepada kaum mereka, iaitu sifat merasa yakin yang kaumnya tidak akan lagi beriman. Dikala itulah Allah perintahkan para nabi dan rasul supaya mereka keluar daripada kaum mereka, keluar daripada kota kaum mereka yang mereka diami. Atau Allah memberitahu kepada para nabi dan orang-orang beriman akan janji pertolongan Allah yang telah Allah janjikan pada mereka akan datang untuk menghancurkan dan membinasakan kaum-kaum yang kufur. Baik, itu secara umum daripada maksud daripada ayat yang ke-110 yang telah pun saya huraikan secara umumnya. Baik hadirin yang saya muliakan, yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak lihat kembali pada ayat yang kita bacakan tadi, pada ayat 110. Ya. Dalam ayat ni kita lihat dulu apa kata-kata para ulama tafsir. Para ulama tafsir menyatakan Abdullah ibn Mas'ud mengatakan tentang ayat ini. Ya, berkenaan dengan ayat yang ke-110 yang kita bacakan ini, ya. Baik, saya bacakan dulu. Kemudian Allah Ta'ala menyampaikan berita kemenangan kepada para nabi-nabinya, iaitu berkenaan pertolongan Allah yang turun kepada para rasul ketika situasi sudah sangat genting dan sangat kritis, yang dinanti-nantikan pertolongan itu oleh orang-orang yang beriman yang mengikuti para rasul. Okay, yang pertama sekali kita nak memahami daripada tafsiran pertama ayat 110, iaitu janji kemenangan yang Allah berikan kepada Rasul dan orang-orang beriman itu adalah benar. Maksudnya kat sini yang pertama, pertolongan dan janji Allah kepada Rasul dan orang-orang beriman itu adalah pertolongan dan janji yang benar. Karena Allah sebut dalam Quran, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah menyelisihi ataupun mengingkari akan janji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala nyatakan kepada orang beriman supaya mereka yakin yang janji Allah Taala ini akan Allah benarkan kepada mereka, ya, akan Allah Taala tunaikan kepada mereka, dan jangan mereka meragukannya, seperti mana kita lihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa inna wa'dallahi haqq wa anta ahkamul hakimin. Sesungguhnya janji kemenangan yang Allah janjikan kepada para nabi dan rasul itu adalah janji yang benar. Ya, janji yang benar, dan janganlah kamu, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebaik-baik hakim. Kalau kita tengok di dalam ayat yang lain pula, Allah Subhanahu wa taala juga sebut dalam suratul Baqarah ayat 214. Allah menyebutkan
apabila orang-orang beriman bertanya, mata nasrullah, bilakah kemenangan Allah? Allah suruh Nabi mereka jawab, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah janji Allah Ta'ala itu, kemenangan yang Allah janjikan itu semakin dekat. Demikian juga kita lihat dalam surah Ali Imran, Allah Ta'ala menyebutkan, wallahu yu'ayyidu binasrihi man nasha'. Allah Ta'ala akan menjanjikan kemenangan itu kepada sesiapa yang telah Allah Ta'ala kehendaki. Baik. Cuma satu benda yang kita kena tadabbur daripada ayat 110 ni, Allah sebut apa? Kemenangan yang Allah berikan kepada para rasul dan orang beriman adalah apabila sampai kepada suatu tahap orang-orang beriman itu merasakan tiada siapa lagi yang boleh membantu mereka daripada situasi dan suasana itu melainkan Allah Azza wa Jal. Kerana Allah nak menguji kedudukan keimanan orang beriman, sehingga mereka merasai dan meyakini hanya senya Allah yang boleh menyelamatkan mereka. Saya bagikan contoh. Kalau kita lihat, bilakah Allah akan datangkan janjinya ini, pertolongan dia ini? Contoh kita lihat, ketika mana kaum Nabi Musa, Bani Israel, tanya pada Nabi Musa AS, bila Allah nak datangkan kemenangan? Allah tidak berikan kemenangan kepada mereka sehinggalah apabila mereka dikepung dikala mana mereka nak merentas Laut Merah. Ketika mana Nabi Musa dan juga kaum beriman Bani Israel dikejar oleh Fir'aun. Allah sebut dalam Quran, فَأَتْبَعَهُ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ بَغْيًا وَعَدْوًا. Apabila Fir'aun dan tentera-tenteranya mengejar dan mengekori orang-orang beriman itu dengan kesombongan dan permusuhan kerana nak bunuh. Dan bila mereka dah sampai di satu tempat, mereka tak nampak jalan keluar. Di hadapan mereka Laut Merah. Kalau mereka menyeberanginya, mereka akan mati juga. Mati lemas. Tapi kalau mereka bertempur, mereka akan kalah dengan tentera Fir'aun. Dikala itulah Allah menunjukkan kemenangan dan janjinya kepada orang yang beriman. Allah perintahkan Nabi Musa memukul laut itu dengan tongkat dan izin Allah. Kedua laut yang dasar yang dalam itu terbelah dan memberi laluan kepada orang-orang beriman untuk melaluinya dan melewatinya. Mereka nampak janji kemenangan Allah. Mula-mula kaum Nabi Musa ragu-ragu, takut-takut pijakkan air bercantum. Tapi bila mereka minta Nabi Musa lalu dulu, Nabi Musa pun berjalan dan mereka hilang keraguan. Pada asalnya juga Fir'aun dan tentera-tenteranya juga agak ragu untuk berjalan bersama. Kerana mereka takut. Mereka tak pernah tengok laut terbelah. Tetapi subhanallah, dikala mereka lalu sahaja, laut itu bercantum kembali. Demikian juga kalau kita tengok kisah Nabi yang lain. Ketika mana Nabi Nuh AS, Nabi Nuh, ketika Allah turunkan hujan, daripada bumi itu Allah suruh tutup liang-liang bumi daripada menelan air. Tutup sehingga air meningkat. Air hujan turun dengan deras, menyebabkan perut bumi juga memuntahkan air-air laut dan air-air sungai untuk mempercepatkan kenaikan air. Dan pada saat yang genting itu, ada sebahagian kaum Nabi Nuh yang pergi panjat ke puncak-puncak bukit. Kerana mereka merasakan mereka selamat dan air tidak mungkin akan mencecah melepasi paras puncak bukit. Masa itulah Nabi Nuh AS bagi tahu kepada anak dia, "Wahai anak, datang. Mai, ayah nak selamatkan." Apa anak dia kata? Dalam ayat Quran Allah Ta'ala ada menyebutkan. Ya, anak dia pun berkata, "Wahai ayah, aku akan berlindung di puncak-puncak bukit ini, kerana air tidak akan sampai kepada situ." "Yarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin." Anak dia jawab, "Qala sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'." Itu yang juga diucap oleh kaum Nabi Nuh yang lain. Kami semua akan berlindung di puncak-puncak bukit.
ya'simuni minal ma'. Air tak akan sampai kat sini. Apa Nabi Nuh jawab? Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Tak ada lagi yang boleh selamatkan kalian walaupun puncak bukit itu. Sekarang dalam keadaan yang krisis, dalam keadaan yang sangat kritis. Kalau kamu masih lagi tak nak bergantung pada Allah, tak yakin pada janji Allah, kamu termasuk orang yang dibinasakan. Akhirnya, ya, apabila mereka tetap berpegang dalam keadaan demikian, Allah sebut wahala bainahumal mauj. Masa anak Nabi Nuh nampak ada sebahagian bukit telah tenggelam, anak Nabi Nuh berenang pergi menuju ke bahtera Nabi Nuh AS, nak minta ayah dia genggam tangan dia, dia angkat dia. Apa Allah sebut dalam Quran? Wahala bainahuma al-mauj. Tiba-tiba Allah datangkan satu ombak. Al-mauj ini ombak besar, pergi menimpa kepada anak Nabi Nuh dan hanyutkan dia, dan Nabi Nuh tak dapat menyelamatkan anak baginda. Maknanya nak tunjukkan pada kita dekat sini, bila sampai satu peringkat Nabi Nuh nak dibunuh oleh kaum dia, dan Nabi Nuh pun terus diperintahkan oleh Allah untuk membina bahtera di atas bukit. Dan bila kaum dia mengatakan kami akan berlindung di atas bukit, dalam keadaan yang kritis itu, genting itu, Allah Ta'ala akan menunjukkan janji dan kemenangannya kepada orang yang beriman. Sama juga kita tengok kisah Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dalam keadaan genting, nak dicampak dalam api, Allah tunjukkan bagaimana kemenangan Allah beri pada Nabi Ibrahim, iaitu api tidak membakar baginda. Baginda keluar seakan-akan tidak disentuh oleh api. Terkedu Namrud. Dan bila sampai peringkat dia malu sebab tengok Nabi Ibrahim tak ada apa, padahal dia kata dia Tuhan, dia boleh bunuh Ibrahim dengan dia campakkan Nabi Ibrahim ke dalam api. Tapi Nabi Ibrahim keluar dalam keadaan tak tersentuh api, bahkan dalam keadaan nikmat, kesejukan di dalamnya. Dia malu, dia arahkan tentera nak pergi bunuh Nabi Ibrahim AS, yang ketika itu hanya keseorangan. Tak ada orang yang beriman pada Nabi Ibrahim melainkan sembunyi-sembunyi. Allah kirimkan tentera. Ada riwayat kata tentera nyamuk. Yang kedua, Allah kirimkan tentera daripada serangga, iaitu kutu-kutu. Ada yang kata belalang. Dan menewaskan tentera-tentera Namrud, dan akhirnya Namrud pun terbunuh. Dalam keadaan yang kritis, genting, Nabi nak dibunuh, Allah datangkan pertolongan. Di sini kita nak mengambil beberapa, itu di sudut tafsir. Tapi di sudut tadabbur dia apa yang kita nak ambil? Maknanya, muslimin muslimat, Allah Ta'ala tidak akan menyegerakan pertolongannya kepada kita sehingga Allah menguji dahulu tahap keyakinan kita kepada Allah, tahap kebergantungan kita kepada Allah. Dan sampai kepada satu tahap kita meyakini tak ada yang boleh membantu kita melainkan Allah. Dikala itu Allah Ta'ala akan membawa pertolongan dia dan menunjukkan kekuasaan dia. Macam kita hadapi saat COVID. Sekarang ni kita kata ada benda yang boleh kita atasi. Sampai satu peringkat bila kita rasa benda itu pun tak boleh menjadi penyelesaian, maka Allah Ta'ala akan tunjukkan pada kita jalan penyelesaian bagi musibah, ujian yang kita hadapi. Allah tak segerakan sebab Allah nak uji. Dalam ayat Quran Allah menyebut, Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Wahai orang beriman, apakah kamu menyangka secara mudahnya kamu mendapat laluan untuk ke syurga, sedangkan Allah Ta'ala belum lagi menguji kamu, siapakah di antara kamu yang benar-benar bersungguh-sungguh menyeru kepada Allah, dan siapakah di kalangan kamu yang benar-benar orang yang bersabar. Ya, baik, itu antara tadabbur yang pertama yang boleh kita ambil, iaitu Allah tidak akan mendatangkan kemenangan sehinggalah sampai kepada saat genting, saat yang
kita tidak ada jalan keluar yang lain melainkan hanya senya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan menjamin dan memberikan pertolongan itu. Ya. Dan yang kedua, pengajaran dia, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mendatangkan pertolongannya sehinggalah Allah menguji terlebih dahulu hamba-hambanya untuk mengetahui siapakah yang benar-benar beriman dan yakin dan siapakah yang benar-benar bersabar di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat dekat sini sama juga macam Nabi Muhammad SAW dalam perang Badar. Jumlah Nabi 300 nak lawan tentera 1000, sehingga ada yang sahabat yang risau, takut kalah. Ya, tapi Nabi berdoa pada Allah sampai selendang Nabi angkat jatuh. Dalam riwayat Bukhari, jatuh, Nabi letak balik sampai Sayyidina Abu Bakar, tenangkan Nabi, ya Rasulullah, Allah akan berikan kemenangan pada kamu esok hari, rehatlah. Nabi tak tidur malam tu, rehatlah, kata Abu Bakar, aku meyakininya. Dan akhirnya Allah mengirimkan para malaikat dalam peperangan Badar. Kali itu saat genting, Allah nak uji dulu. Bila sampai saatnya itu, Allah kirimkan malaikat dan Allah berikan kemenangan perang Badar kepada tentera umat Islam. Ya, kita hari ni baru Allah bagi ujian sikit, kita dah tak sabar dah. Nak minta mana ni pertolongan Allah ni, mana tak turun ni. Sebab ramai di kalangan kita yang kurang sabar dia, kurang yakin dia pada janji Allah. Semua nak segera-segera, kerana mereka menganggap Tuhan ni macam alat. Bila mereka nak bantuan, Tuhan bagi. Bila mereka tak nak, tak perlu bagi. Tidak. Allah itu Tuhan, dan dia lebih maha mengetahui bagaimanakah untuk dia memberikan pertolongannya kepada hamba-hambanya. Baik. Kemudian kita sambung kembali kepada tafsir dekat sini. Disebutkan dalam ayat ini terdapat kalimat iaitu kami tidak disebutkan bahawasanya pada ayat 110 tu ya, disebutkan bahawasanya apabila para rasul itu menyeru kaumnya untuk mengesakan Allah dan memperbetulkan ibadatnya dan penyembahannya hanya semata-mata kepada Allah, dan menyuruh mereka meninggalkan perkara-perkara kejahatan dan kemungkaran yang dimurkai oleh Allah, seluruh kaum itu mendustakan rasul mereka masing-masing dan selalu melampaui batas, melakukan pembangkangan, kekufuran, keangkuhan dan keras kepala. Lalu pertolongan untuk para rasul belum datang lagi, hinggalah mereka sudah tidak lagi melihat ada harapan atau berimannya pada kaum mereka, atau mereka tidak lagi melihat ada harapan yang mereka boleh menang mengatasi kaum mereka yang kufur itu. Ini menunjukkan pada kita, perhatikan pada ayat 110 ya. Pada ayat 110 ni Allah Ta'ala sebut istai'asa. Istai'asa di dalam bahasa Arab maknanya berputus asa. Tetapi para ulama tafsir tak menafsirkan demikian. Sebab Nabi dan Rasul mustahil mereka berputus asa di dalam berdakwah. Ya, di dalam berdakwah. Ya. Maknanya kalau kita direct translation, maknanya sehinggalah apabila rasul-rasul itu telah berputus asa berdakwah pada kaum mereka, dan rasul-rasul itu menyangka yang kaum mereka tak akan beriman lagi, baru Allah datangkan azab dan pertolongan Allah menghancurkan kaumnya. Bukan maksudnya Nabi itu berputus asa. Sebab itu, kata Imam At-Tabari, dia kata, kita perlu bersihkan para Nabi daripada sifat-sifat yang tidak baik. Seperti sifat buruk yang menyandarkan kepada para anbiya berputus asa di dalam berdakwah. Para anbiya, mereka tidak pernah berputus asa di dalam berdakwah. Sebaliknya mereka berdakwah sehinggalah Allah yang mewahyukan kepada mereka, memberitahu kepada mereka yang kaum mereka ni tak akan beriman dah. Dan Allah bagi hak kepada mereka untuk mendoa kehancuran kepada kaumnya. Maknanya sehingga Allah wahyukan. Kalaulah Rasul ni putus asa, tak adalah Nabi Nuh AS berdakwah sampai 950 tahun. Tak adalah Rasulullah SAW bersabar dengan kaumnya selama 23 tahun. Lama tu.
kalau nak putus asa, 5 tahun dah putus asa dah, 10 tahun dah putus asa dah. Ya? Tetapi menunjukkan pada kita, kalau Rasulullah dah putus asa, Rasulullah tak payahlah berhijrah ke, tak payahlah tawan Mekah balik. Hijrah je lah kat Madinah, duduk Madinah. Tak payah lagi nak bagi orang Mekah masuk Islam. Ya? Tapi ini menunjukkan pada kita, bukan maksud para anbiya berputus asa. Tetapi maknanya dekat sini, yang ulama tafsirkan tadi, istai asa dekat situ adalah bila kaum-kaum mereka itu menunjukkan kepada para rasul mereka, yang mereka menunjukkan sikap pada rasul-rasul mereka, yang mereka sebenarnya telah pun berputus asa untuk meninggalkan kekufuran mereka, dan mereka berputus asa untuk mengikut nabi-nabi mereka. Dan bila benda ini telah sampai kepada pengetahuan para rasul itu, barulah rasul itu berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan kemenangan, menunjukkan kemenangan kepada nabi mereka dan pada orang-orang beriman. Itu tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, makna istai'asa dekat sini adalah apabila rasul itu merasakan, bukan putus asa, bukan merasa putus asa, merasakan yang mereka tak mampu untuk menewaskan atau mengalahkan kaum mereka. Maknanya kalau nak ajak berdakwah, kalau nak push juga, memang mereka tak dapat nak push, atau mereka tak boleh nak sampaikan sebab mereka nak diancam bunuh atau dianiayai. Bila para rasul merasakan, bukan merasakan putus asa, merasakan mereka lemah dan tidak mampu untuk mengatasi kaum mereka, menewaskan kaum mereka, meneruskan dakwah pada kaum mereka, ketika itu baru Allah akan mendatangkan pertolongan Allah kepada para nabi dan kepada orang-orang yang beriman. Itu maksud yang tepat bagi perkataan istai'asa. Sebab kalau nabi itu berputus asa, Allah tak guna perkataan istai'asa. Allah Ta'ala akan kata hatta ayisur rusul, apabila rasul-rasul itu berputus asa. Tapi Allah Ta'ala kata hatta idza istai'asa. Maknanya nabi itu telah berusaha, tapi nabi itu melihat, para nabi dan rasul itu melihat mereka tidak ada jalan untuk mengimankan kaum mereka, dan mereka tidak mampu untuk meneruskan dakwah mereka lagi, sebab sampai kepada tahap ancaman bunuh kepada mereka dan yang merugikan pada diri mereka dan agama Allah dan pada orang-orang beriman. Ketika itu barulah nabi dan rasul itu minta tolong supaya Allah tunjukkan pertolongan, dan kemudian Allah menurunkan pertolongannya. Ya, baik. Itu dari sudut yang kita boleh lihat apa yang ditafsirkan oleh para ulama. Sebab tu ulama mengatakan, maknanya bila kaum itu sendiri berputus asa daripada beriman, dan nabi itu telah wazannu. Tengok perkataan ayat 110 tu, wazannu. Bukan maknanya nabi itu agak-agak kaum dia dah tak nak beriman lah. Bukan agak-agak ya. Zannu kat situ dari segi bahasa memang agak-agak. Tapi maknanya syak-syak. Zan ni kan syak ya. Tetapi maksud kat situ bukan nabi tu syak je. Rasa-rasanya diorang ni tak nak beriman lah. Dah. Nabi bukan macam tu. Perkataan zan kat situ juga boleh memberi maksud yakin. Banyak dalam Quran perkataan zan itu juga ada beberapa tempat dia memberi maksud yakin. Maknanya bila nabi itu merasa yakin yang kaum dia memang tak akan beriman dah. Macam mana nabi itu boleh yakin? Iaitu bila nabi itu melihat kaum itu mula melakukan yang kita sebut tadi tu 4 perkara. Macam mana nabi itu boleh yakin yang kaum dia itu tak akan beriman dah? Bila kaum itu melakukan 4 perkara. Yang pertama apa tadi? Kita sebut tadi, bila mereka melampaui batas. Maknanya sampai peringkat mereka nak bunuh nabi itu, supaya mereka punyalah tak nak beriman, sampai peringkat mereka nak bunuh nabi itu, supaya senang cerita tak ada orang dah ajak mereka beriman. Melampaui batas. Yang kedua, iaitu sampai apabila mereka itu menzahirkan kekufuran mereka. Maknanya mereka tunjukkan kufur mereka itu dengan lebih jelas, dan mereka menyeru orang kepada kekufuran dan menentang habis-habisan daripada orang beriman kepada ajaran Rasul. Itu yang kedua.
Yang ketiga, mereka menunjukkan kebencian. Permusuhan tu. Menunjukkan permusuhan yang jelas, yang nyata. Yang mereka tak insaf. Yang betul-betul permusuhan yang bukan main-main punya. Ya, sampai peringkat mereka tunjuk ke pemusuhan mereka tu. Mereka boykot. Mereka sanggup tangkap orang beriman dan bunuh dan seksa. Ini mereka dah sampai kepada menunjukkan permusuhan mereka. Dan yang terakhir, mereka menunjukkan keangkuhan mereka itu dengan menghina atau mencerca Allah dan Rasulnya. Bukan dia kalau nak tunjuk orang tu masih ada peluang nak beriman, paling kurang dia dengar sajalah. Ini sampai cela, maki, cerca, ejek, fitnah. Maknanya mereka sendiri menunjukkan yang mereka tiada harapan untuk beriman. Yang mereka tiada harapan untuk mengikut ajaran Rasul itu. Bukan Rasul tu rasa-rasa. Rasul tu nampak. Dan kita dalam agama ini disuruh menghukum seseorang berdasarkan apa yang zahir. Ya, Nabi ajar kita, nahkumu bil-zawahir wallahu yatawallas sarair. Bila kita nampak orang tu menunjukkan kekufuran mereka, kejahatan mereka secara terang-terangan, maka Nabi yakin mereka ini tidak ada harapan lagi untuk beriman. Walaupun setelah menunggu suatu penantian yang begitu lama. Ya, penantian yang begitu lama. Ya, seperti mana Abu Jahal lah. Bila Abu Sufyan dah kata dah okey, tak payahlah adakan perang Badar, tarik balik. Sebab kafilah kami yang bawa harta perniagaan dah selamat dah. Dah terlepas daripada tentera Muhammad yang sedang asal nak mengepung, nak rampas harta. Tapi Abu Jahal kata, dah, kami tak akan tarik. Kami akan pergi perang. Sehingga kami bawa balik jasad dan kepala Muhammad. Punya angkuh. Ini dia dah tunjuk ke melampauan batas. Sebab tu Allah akan datangkan pertolongan Allah. Memberikan kemenangan kepada tentera Islam dan kemenangan kepada para nabi mereka alaihimussalatu wassalam. Baik. Kemudian tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada yang menafsirkan begini. Tafsiran yang ketiga, ada yang menafsirkan apabila orang yang beriman itu mulai merasa ragu-ragu tentang pertolongan Allah yang hendak diberikan pada Rasul, masa itu Allah nak selamatkan orang beriman ni daripada kufur balik, Allah turunkan pertolongan Allah. Maksud perkataan hatta idzastai asar rusul. Apabila Rasul itu, bukan Rasul tu berputus asa, pengikut. Ada satu perkataan yang dibuang daripada ayat ni. Bahasa Arab kalau siapa belajar tu benda tu biasalah. Ya, macam subhanallah, patutnya kita baca subhanullah. Tapi sebelum subhanallah tu ada ayat ni, iaitu sabbih subhanallah. Tasbihkanlah ucapan subhanallah. Jadi maknanya kat situ, apabila pengikut Rasul yang beriman tu dah mula putus asa, asyik kena seksa je, Allah tak tolong pun. Jadi nak elakkan mereka yang dah beriman pergi balik kepada kekufuran, Allah turunkan pertolongan Allah. Allah tunjukkan bagaimana kemenangan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman itu. Supaya mengembalikan keyakinan pengikut Rasul itu dan supaya mereka berdiri di atas jalan Rasul-Rasul mereka. Sebab itu di sudut tafsir. Ya. Sekarang ni kita nak tengok di segi tadabbur dia. Daripada sudut tadabbur yang boleh kita ambil daripada ayat ini menunjukkan kepada kita, yang pertamanya larangan berputus asa. Larangan berputus asa. Baik. Kalau kita lihat di dalam perbahasan para ulama. Para ulama membahaskan kepada kita tentang larangan berputus asa ini. Yang pertama, asas kepada larangan berputus asa ni, pengajaran yang pertama, apa makna berputus asa? Ulama kata berputus asa itu adalah tersangat-sangat seseorang itu tidak berusaha untuk mendapatkan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah untuk dirinya. Itu di segi bahasa lah. Tapi tak apalah. Yang penting kita nak sebut, memang ada dalam ayat Quran Allah melarang kita untuk berputus asa. Contoh surah Al-Hijr ayat 56, Allah berfirman, "Wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa dhalun."
Siapa berputus asa daripada rahmat Allah, mereka ni orang yang sesat, Allah cakap. Dan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, la tai'asu min rauhillah, innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Jangan putus asa. Orang yang suka berputus asa sebelum usaha ni adalah orang kafir. Ya. Lepas tu kita tengok orang kafir banyak bunuh diri tu, putus asa pada Allah Ta'ala. Baik. Cuma kita nak lihat, berputus asa apakah yang dimaksudkan di sini? Yang pertama menyebutkan, iaitu ulama menjelaskan kepada kita antara berputus asa yang disebutkan sini. Baik. Yang pertama disebutkan, ya, berputus asa daripada bertaubat kepada Allah dan memohon keampunan. Ya. Maknanya yang pertama, Allah larang kita putus asa daripada minta ampun. Macam mana besar pun dosa kita kepada Allah, lebih besar dosanya jika kita berputus asa kepada keampunan Allah. Lebih besar dosanya kalau kita putus asa nak minta ampun pada Allah daripada dosa tu sendiri. Jadi sebab itu Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-Ku, jangan kamu berputus asa daripada meminta ampun kepada aku. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Aku boleh ampunkan semua dosa kalian, tak kira besar dosa apa pun. Sebab itu, ya, Nabi meminta berdoa kepada Allah, Allah turunkan bala dan tunjukkan pertolongan Allah pada kaumnya. Sebab apa? Sebab kaum dia dah mula berputus asa daripada rahmat Allah. Sedangkan Nabi memberi harapan pada mereka supaya mereka tak putus asa. Mereka sendiri yang tutup pintu harapan kepada Allah. Yang mana mereka sendiri tak nak bertaubat, mereka sendiri tak nak beriman, mereka sendiri tak nak minta ampun pada Allah. Maka selayaknya mereka mendapatkan hukuman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Jadi yang pertama sekali, larangan kita berputus asa daripada meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah. Yang kedua, larangan daripada seseorang itu berputus asa daripada beramal. Daripada beramal. Maknanya tak boleh seseorang itu berputus asa daripada beramal. Maknanya, katakanlah dia insaf dah hujung-hujung usia dia. Tiba dia kata, dah hujung-hujung waktu ni baru nak buat baik. Sikit je baik. Dulu saya hidup berpuluh tahun, dah banyak dosa saya buat. Kalau saya berusaha pun buat benda baik pun, nak dibandingkan dosa yang saya buat, belum tentu saya boleh masuk syurga. So dia berputus asa daripada mentaati Allah dan melakukan amal yang saleh. Jangan berputus asa. Teruskan. Selama mana Allah bagi kita hidup, hayat, teruskan beramal. Yang menyuruh kita berputus asa daripada beramal itu adalah syaitan. Kerana dia nak kita mati dalam sifat kekufuran, iaitu berputus asa daripada beramal. Ya? Tidak ada istilah kita terlewat dalam beramal. Tetapi yang adanya istilah apabila kita sendiri meninggalkan untuk beramal. Baik. Kemudian yang seterusnya, yang disebutkan oleh para ulama, ya. Para ulama mengatakan berputus asa disebabkan kerana musibah. Musibah. Bila Allah Ta'ala berikan musibah, ujian, apa-apa saja dalam hidup kita, penyakit, apa-apa sajalah, kehilangan harta, kedudukan dan sebagainya, apa-apa musibah, kita jangan berputus asa daripada ujian itu. Ya? Kerana berputus asa dalam keadaan tak redha, dalam keadaan tak sabar, pergi bunuh diri dan sebagainya, maka ia dilarang oleh Allah. Sebab tu kita tengok surah Syura ayat 28. Apa Allah sebut? Wa huwallazi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwal waliyul hamid. Dialah Tuhan yang telah menurunkan pada kamu air hujan untuk menghilangkan kemarau setelah kalian berputus asa daripada rahmat Allah. Sebab tu, selagi mana Allah bagi kita nyawa, jangan kita putus asa. Usaha. Allah akan tunjukkan jalan keluarnya untuk kita. Ya?
InsyaAllah. Baik. Kemudian seperti mana Nabi Ayub Allah cerita. Sakit 18 tahun. Anak semua meninggal kerana penyakit yang berjangkit itu. Semua orang meninggalkan baginda. Melainkan isterinya Rahmah. Tapi baginda tak putus asa. Sampailah Allah sembuhkan baginda. Ya. Baik. Demikian juga Nabi Zakaria tak putus asa berdoa supaya Allah bagi anak. Walaupun isterinya dah mandul. Isterinya dah tua. Allah bagikan juga. Ya. Dan yang lain-lain lagi lah. Yang seterusnya, jangan berputus asa. Seseorang itu, dilarang seseorang itu berputus asa daripada mencari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama mana Allah Ta'ala memberikan kepadanya akal, Allah berikan kepadanya kemampuan untuk dia mencari ilmu, mencari petunjuk. Dia tak boleh menyalahkan Tuhan. Oh, saya ni Tuhan tak bagi ikut petunjuk. Dah kalau dia duduk saja, memang dia tak akan dapat petunjuk irsyad. Ya, sebab ulama kata petunjuk ni ada banyak. Ada petunjuk hidayatul irsyad, ada hidayatul taufik, ada hidayatul kauniyah, ada hidayatul burhan, ada burhaniyah, ada hidayatul hujjah. Jadi ada banyak. Salah satu hidayah ni yang kita kena cari dia, kita kena usaha dia, hidayatul irsyad. Maka kita kena cari sendiri. Atau hidayatul kauniyah, kita kena banyak berfikir, tengok penciptaan Allah baru kita dapat hidayah. Atau hidayatul burhaniyah, kita kena banyak membaca, banyak mengkaji kitab-kitab Allah, ilmu-ilmu itu, baru kita dapat petunjuk daripada Allah. Ya. Ini menunjukkan kepada kita larangan Allah untuk kita berputus asa daripada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di sini menunjukkan kepada kita bahawasanya tak boleh seseorang Rasul ke, tak selayaknya bagi Rasul berputus asa dalam memberi petunjuk kepada kaumnya. Tapi sebaliknya maksud ayat 110 ni, kaumnya lah yang telah berputus asa daripada menerima petunjuk Allah yang telah disampaikan oleh para Nabi yang diutuskan kepada mereka. Ya, baik, itu pengajaran pertama. Ya. Bukan pertama dah, yang keberapa dah saya tak ingat. Ya. Yang seterusnya, kita tengok daripada pengajaran ini, mengajarkan kepada kita daripada ayat yang kita bacakan. Yang pertama, larangan untuk berputus asa. Yang keduanya, daripada ayat yang kita bacakan ini adalah, iaitu mana tadi tinggal pula saya. Okey, baik. Okey, yang seterusnya daripada ayat yang kita bacakan ini menunjukkan kepada kita bahawasanya tidak boleh seseorang itu berputus asa di dalam menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Ya. Tak boleh kita berputus asa dalam menyampaikan kebaikan kepada orang lain sebelum kita berusaha. Maknanya jangan kita tengok satu orang, kita hukum dia, kita kata, ish, dia ni kalau kita bagi peringatan pun bukan dengar pun. Tak boleh. Ya? Kita kena beritahu dan terus beritahu dan terus beritahu. Tapi kalaulah dia tidak berubah juga, Allah tidak akan mempersoalkan kita. Dan tak perlu kita merasa kecewa dan berputus asa dengan selama ini kita telah memberikan peringatan pada mereka. Sebab itu juga Allah memberitahu para rasul tak perlu berputus asa jika ada kaumnya yang tak nak beriman walaupun daripada keluarganya sendiri. Ya? Kerana rasul itu telah berusaha, telah menyampaikan, sedangkan mereka itu sendiri yang tidak mahu menerima petunjuk Allah dan Allah tidak memberi petunjuk pada mereka. So, maknanya pengajaran kat sini juga tadabbur kita, tak boleh seseorang tu berputus asa dalam mengajak orang pada kebaikan atau berputus asa dengan kebaikan yang dia pernah buat selama ni. Contohlah seorang ibu selalu doa anak dia jadi saleh, kan? Kerana dia yakin doa ibu itu mustajab. Tiba-tiba contohlah wali'iyadzubillah, anak tu tak jadi saleh contoh. So tak boleh seorang ibu tu kata, saya menyesal lah pergi berdoa selama ni, doa saya Allah tak kabulkan. Tak boleh. Sebab soal itu kita tak tahu bila Allah nak bagi hidayah kat dia. Yang penting kita jangan berputus asa di dalam berbuat kebaikan,
Dan jangan kita berputus asa di atas kebaikan yang telah kita buat. Jika kita melihat tidak ada kita tak nampak dia punya kesan itu, ataupun apa yang kita hajatkan tu tak tercapai, jangan kita berputus asa dan menyesal. Ada orang sedekah. Sebab orang kata sedekah dapat sembuhkan penyakit. Dia kata saya sedekah, penyakit saya tak sembuh pun. Nyesal saya sedekah, saya putus asa daripada sedekah, saya tak nak sedekah. Jangan. Ya. Kerana Allah sebut dalam Quran, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Ada manusia yang mana dia sembah Allah kerana dia nak mencapaikan sesuatu. Bila Allah tak bagi sesuatu tu, dia menyesal atas apa, dia putus asa daripada apa yang dia buat kebaikan itu. Baik. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kembali semula pada ayat ini. Allah Taala menyebutkan fanujiya man nasya. Kita tengok wala yurad. Kita dah sebutkan tentang pertolongan Allah Taala tadi, janji pertolongan Allah kepada kaumnya, kita dah sebut dah tadi, ya. Baik. Okey, pengajaran seterusnya. Sebaik saya tak tinggal. Jangan merasa lemah dan berputus asa apabila diuji. Kerana bila Allah bagi kita ujian, memang kita ni sifat manusia bila diuji, bila lama sangat ujian yang Allah beri kepada kita, kita akan berputus asa. Kita akan hilang harapan. Jadi kat sini menunjukkan pada kita, Allah Ta'ala bagi tahu, jangan kamu berputus asa walaupun ujian itu berat pun, sehinggakan kamu tunggu sampainya kepada kamu janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini menunjukkan macam seorang sahabat Nabi, Khabbab ibn Al-Art, dia pernah jumpa Rasulullah SAW. Dia kata, ya Rasulullah, kamu duduk di hadapan Kaabah berdoa, sedangkan kami orang beriman telah diseksa, diazab oleh orang-orang musyrikin. Bilakah pertolongan Allah? Kemudian Nabi jawab, annakum qaumun musta'jilun. Kalian ini adalah kaum yang tak sabar. Umat terdahulu juga diuji seperti kalian. Sebahagian mereka ada yang Nabi sebut, sebahagian mereka ada yang ditanam separuh badan, digergaji hidup-hidup. Sebahagian mereka diletakkan besi di belakang badan mereka, disiatkan daging-daging mereka. Tapi mereka tidak pernah mempersoalkan bila pertolongan Allah. Menangis Khabbab bila mendengar Nabi sebut begitu. Sebaliknya Nabi bersabda, bersabarlah kamu bagi kalian syurga. Syurga juga kematian husnul khatimah. Kematian dalam, kata kalau orang tu sabar-sabar, tak sembuh-sembuh penyakit dia, dia mati kerana penyakit dia, dia juga dapat janji Allah. Apa janji Allah kat situ? Allah gugurkan semua dosa dia. Allah matikan dia dalam keadaan dia redha dengan ujian Allah. Bukankah itu juga suatu hadiah daripada Allah? Bukankah itu juga satu kemenangan? Kerana berapa ramai orang yang dapat penyakit, matinya tak redha. Berapa ramai orang yang mati dalam keadaan disangka buruk pada Allah, Allah tak boleh sembuhkan dia lah, dia mati dalam keadaan begitu. Tapi ada orang Allah Ta'ala pilih, dia meninggal dalam keadaan disangka baik, dia redha, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini juga adalah merupakan suatu pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, baik. Okey, kemudian kita tengok wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Allah Ta'ala bagi tahu janji Allah kepada para rasul tadi kan. Kemudian Allah Ta'ala jelaskan janji Allah kepada rasul itu. Allah Ta'ala menyatakan bahawasanya bila kaumnya itu benar-benar telah pun berdusta dan tak ada harapan lagi kaumnya itu untuk beriman. Dasarkan apa? 4 perkara tadi, tanda yang Rasul tu tengok kaum dia tak ada harapan lagi nak beriman, dan yakin Nabi dan Rasul itu kaumnya tidak akan lagi beriman. Dan kita kena ingat, para Rasul ni dia tak saja-saja doa pada Allah supaya kaum ni ditimpa kecelakaan, melainkan setelah mana Nabi itu telah berusaha, Nabi itu telah melihat 4 tanda-tanda yang mereka itu tiada harapan untuk beriman. Dan yang ketiga, setelah Allah mewahyukan pada para Nabi itu, doakan kehancuran pada kaum kamu, sebab kaum kamu ini memang takkan beriman. Sebab Allah Maha mengetahui. Ya?
Jadi jangan ada orang kata, oh Nabi ni patutnya dia tak habis usaha lagi, dia dah doa kaum dia dihancurkan. Tak, ya. Tidak begitu. Baik. Sekarang ni kita tengok di penghujung ayat 110 tu, Allah Ta'ala sebut, فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ. Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik. Sekarang ni kita nak tengok, apakah asbab-asbab yang menyebabkan seseorang itu terselamat daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala sebut, فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ. Allah akan selamatkan sesiapa yang Allah kendaki daripada kalangan orang-orang yang beriman itu apabila Allah hendak timpakan bala kepada orang-orang yang kafir. Yang pertama, Allah selamatkan orang-orang beriman itu sebab apa? Sebab mereka adalah orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu, seolah-olahnya ayat ni Allah suruh para rasul bagi tahu, wahai kaumku, jika kamu dah berputus asa daripada ajaranku, ingat, Allah akan turunkan balak, Allah akan beri kemenangan pada kami, Allah akan tunjukkan kemenangan dengan menurunkan balak pada kalian. Kalau kalian nak selamat daripada bala itu, kalian kena bertaubat dengan tinggalkan kufur, tinggalkan syirik, dan istighfar pada Allah, tinggalkan segala dosa. Kalau kalian tak berbuat demikian, kalian tak diselamatkan daripada bala itu. Sebab tu kita tengok dalam ayat Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bagaimana Allah selamatkan orang-orang yang meminta ampun pada Allah dan orang yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada bala ini, seperti dalam surah Al-Anfal ayat 33 Allah berfirman, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah tidak akan mengazab sesuatu kaum selama mana Rasul itu duduk bersama dengan kaum itu. Selagi mana Nabi ada dengan kaum tu, Allah tak akan turunkan bala. Bila Allah suruh Nabi tu keluar pada kaum tu, bala akan turun. Tapi sekarang Nabi dah tak ada. Ataupun Allah tak akan turunkan bala jika kaum tu mula nak bertaubat, nak insaf, seperti kaum Nabi Yunus. Kaum Nabi Yunus keluar saja, kaum dia rasa menyesal, kaum dia nak bertaubat pada Allah. Tapi tengok Nabi Yunus dah tak ada. Sebab tu Allah telankan Nabi Yunus dan pulangkan Nabi Yunus pergi pada kaum dia. Dan Allah batalkan untuk menurunkan bala pada kaum Nabi Yunus alaihi salam. Sebab Allah sebut dalam Quran, Allah menyatakan, فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسْ لَمَّا آمَنُوا kashafna anhum azabal khizyi fil hayatid dunya. Tidak ada satu kaum, kata Allah, yang terselamat daripada bala yang Allah nak turun melainkan kaum Nabi Yunus. Sebab sebelum Allah nak turunkan bala, mereka tengok Nabi mereka dah tak ada, mereka menyesal dan mereka segera beriman kerana mereka sia-siakan Nabi mereka. Jadi Allah pun angkat balik azab yang sepatutnya Allah nak turun pada mereka. Ini menunjukkan, ingat, taubat dan istighfar menjadi asbab penyelamat. Kita duduk di zaman musibah wabak ni, berapa banyak istighfar sehari, kan? Selain pada jaga SOP, istighfar pun kena banyak lah. Kemudian taqwa Allah, kerana Allah sebut dalam ayat Al-Quran, ya, Allah Ta'ala sebut dalam ayat Al-Quran, Allah perintahkan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebut, thumma nunajjil ladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian Allah selamatkan orang-orang yang bertakwa, dan Allah tinggalkan yang mendapat azab itu adalah orang-orang yang zalim, ya, yang melakukan dosa dan sebagainya. Dan selain daripada bertakwa, antara yang menyelamatkan kita daripada musibah dan bala Allah Ta'ala juga adalah doa. Doa dengan penuh merendah diri. Sebab tu dalam ayat Quran yang lain Allah Ta'ala sebut, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. Tidaklah mana-mana umat yang terdahulu yang telah kami turunkan bala kepada mereka, melainkan supaya mereka bertadarra'. Apa tu tadarra'? Kita rasa diri kita hamba, kita banyak mengadu pada Allah, mengadu kealpaan, kelalaian kita,
selama ini kesalahan kita dan banyak berdoa pada Allah, Allah nak tengok kita merintih pada dia, menunjukkan rasa perhambaan pada dia. Ya. Dan yang seterusnya adalah iaitu bersedekah dan berbuat ihsan. Ya, kita tengok ramai orang dalam keadaan musibah COVID, banjir ni, banyak orang yang susah. Allah nak tengok siapa yang banyak memberi ihsan, siapa yang banyak merasa belas kasihan, siapa yang banyak untuk memberikan pertolongan. Maka orang-orang yang seperti ini juga Allah selamatkan mereka daripada bala itu menimpa mereka. Ya, kerana Nabi bersabda, kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ma'alal muhsinina min sabil, tidak ada keburukan yang hendak ditimpakan pada orang yang berbuat ihsan. Ya, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, rahmat Allah tu sangat hampir kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Sama juga dalam hadis Nabi bersabda, inna sadaqata la tudfi'u ghadabur rabb kama tudfi'u an-nar al-ma' wa an-nar. Allah tak, dengan sedekah Allah akan menutup kemurkaan Allah, seperti mana api dipadamkan, seperti mana air memadamkan api. Ya. Dan dalam riwayat yang kaya kata tudfi'u mitatassu, sedekah juga, bantuan juga boleh mengelakkan kita mati dalam keadaan yang buruk. Ya, mati dalam keadaan su'ul khatimah atau mati dalam keadaan yang buruk. Ya. Kemudian kita tengok pengajaran yang seterusnya pada ayat 110 ini. Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita, iaitu yang penghujungnya, wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Allah jelaskan bila azab Allah Ta'ala itu turun, tidak ada siapa yang boleh menyelamatkan dan menolak mudarat ataupun bala ini ke atas orang-orang yang mujrim. Ke atas orang-orang yang mujrim. Okey, sekarang ni kita nak kena tahu siapakah orang-orang yang mujrim itu. Ya, siapakah orang-orang yang mujrim itu? Baik. Kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ada menjelaskan kepada kita berkenaan dengan sifat orang-orang yang mujrim ini. Ya, sifat orang-orang yang mujrim. Ya, kita selalu baca ayat Quran, kita akan jumpa perkataan al-mujrim. Yang pertama, kalau kita tengok dalam Quran, Allah Ta'ala sebut dalam surah As-Saffat ayat 34. Ingat ya, orang-orang yang seperti ini, orang yang mujrim seperti ini, bila Allah turunkan bala, mereka takkan terselamat dan dapat diselamatkan daripada bala Allah Ta'ala ini. Surah As-Saffat ayat 34, Allah Ta'ala sebut apa? Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Orang yang mujrim, orang yang sombong. Allah Ta'ala kata, kami akan perlakukan pada orang mujrim ini dengan bala. Siapakah mereka itu? Bila kita ajak dia sebut la ilaha illallah, masuklah Islam. Ya, ikutlah benda yang baik. Dia menolaknya dengan yastakbirun, dengan sombong dan angkuh. Apa ni? Dia tolak dengan kesombongan kecerdikan dia, dengan kesombongan kedudukannya, dengan kesombongan kekayaan dia. Jadi dia adalah orang-orang yang sombong dan angkuh. Orang yang sombong untuk menerima kebaikan. Orang yang sombong untuk menerima kebenaran. Orang yang sombong untuk melaksanakan kebaikan. Ya, ini adalah sifat orang mujrim. Jadi hati-hati kalau dalam diri kita ada sifat itu, bahaya. Ya, kalau Allah tak timpakan bala yang fizikal yang kita nampak ni pun, yang lebih menakutkan kalau Allah timpakan bala dengan mati dalam keadaan hati itu Allah matikan daripada mendapat petunjuk. Yang seterusnya, siapa orang mujrim lagi? Kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menjelaskan, iaitu orang-orang yang, kita tengok dalam surah Al-Muddathir, Allah sebut apa?
Allah Ta'ala sebut, yatasaaluna 'anil mujrimina ma salakakum fi saqar. Mereka akan bertanya tentang orang-orang yang mujrim. Siapa orang yang mujrim tu? Yang mana mereka masuk dalam neraka Saqar. Siapa orang yang mujrim? Lam naku minal musallin. Orang yang tak semayang. Bala Allah bila turun, orang yang tak semayang mesti tak selamat. Kerana salat juga salah satu daripada ibadat yang menyelamatkan kita daripada azab Allah. Ya. Yang kedua, walam nakunu tu'imul miskin. Orang yang tidak suka memberi makan pada orang miskin. Orang yang tidak suka membantu, orang yang tidak suka bersedekah dan membayar zakat. Ya. Ini juga orang yang takkan diselamatkan daripada azab Allah. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dalam surah Mudassir juga disebut di ayat 41 sampai 46. Termasuk juga siapa mereka ini? Orang mujrim ni. Nakhudu ma'al khaidin. Orang yang suka bersekongkol dengan orang yang jahat. Dia suka pilih kawan-kawan yang tak baik. Kawan yang baik dia tak nak. Dia nak kawan yang tak baik. Dia suka kawan dengan orang yang buat maksiat. Walaupun dia tahu itu bersalah dan dosa. Dia suka, sebab yang penting dia nak ada kepentingan. Jangan. Orang yang mujrim adalah orang yang suka bersubahat dengan perkara-perkara yang tidak baik. Suka duduk melakukan kejahatan bersama orang-orang yang jahat, orang-orang yang fasik. Ya, bertolong-tolong dengan orang-orang yang zalim. Ini juga adalah merupakan sifat orang mujrim yang juga ada pada sifat orang-orang munafik. Ya. Yang terakhir, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Orang yang mujrim itu adalah orang yang mendustakan hari kiamat. Dia tak percaya hari akhirat, dia tak buat persediaan pada hari akhirat. Walaupun dia kata kalau dia tahu hari akhirat ada pun, tapi persediaan tidak ada. Ya. Siapa lagi orang mujrim dalam ayat yang lain? Tadi Mudathir, ya. Ni ayat lain pula. Allah Ta'ala sebut siapa lagi orang-orang yang mujrim itu, ya, yang mana Allah Ta'ala sebut iaitu orang yang berpaling daripada Al-Quran untuk mengambil pengajaran. Allah sebut wa man azlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Maknanya bila orang yang membaca Quran dia tidak mau mengambil pengajaran, bila mendengar ilmu dia tidak suka mengambil peringatan. Dia tak suka benda-benda yang bersifat peringatan, nasihat, benda yang menjadi penawar ataupun ubat bagi hati dia, makanan bagi hatinya. Ya, dia lebih suka untuk berhibur, berfoya-foya berbanding mengambil peringatan dan pengajaran. Kemudian, siapakah lagi orang-orang yang mujrim? Yang mana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, mereka yang menolak ayat-ayat Allah, iaitu dalam surah Jathiyah, wa ammal ladzina kafaru afalam takun ayati tutla alaikum fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin. Bila baca je dalil, bagi tahu hujah dalil, dia tolak. Tak boleh pakai ni, ayat Quran ni tak boleh pakai, hadis Nabi ni tak boleh pakai. Dia pakai akal dia saja, pakai nafsu dia, pakai rasional dia. Ini juga adalah orang yang mujrim, Allah kata dalam surah Al-Jathiyah. Ya. Kemudian kalau kita lihat juga orang-orang yang mujrim ini juga Allah Ta'ala juga ada sebutkan di dalam ayat Al-Quran. Ya, orang yang meremeh-remehkan azab Allah, tak takut pada azab. Orang sebut azab, alah, neraka, aduh, ya, tak apa masuk neraka pun, nanti masuk syurga juga. Dia meremeh-remehkan, ya, gelak-gelak saja dia. Seperti mana Allah sebut dalam surah Al-An'am ayat 124, sayusibul ladzina ajramu sagharun 'indallahi wa 'adzabun alimum wa 'adzabun syadidun bima kanu yamkurun. Allah Ta'ala sebut ajramu, orang yang mujrim itu orang yang suka meremeh-remehkan azab, memperkecilkan peringatan, tak takut, buat main-main saja neraka, azab Allah apa semua ni. Ya. Kemudian orang yang mujrim juga siapa? Orang yang berputus asa daripada meminta ampun kepada Allah
dan berputus asa daripada mendapat petunjuk Allah. Ini yang kita nak bahaskan pada ayat 110 ni. Termasuk sikap orang yang mujrim itu adalah orang yang berputus asa daripada keampunan Allah, berputus asa daripada mengikut petunjuk Allah, ataupun menerima tauhid, menerima hidayah yang telah disampaikan kepada mereka oleh nabi-nabi mereka. Okay, sekarang kita nak tengok ayat terakhir pada ayat 111. Allah Ta'ala berfirman, Al-Quran itu bukanlah merupakan silap. Sesungguhnya pada kisah-kisah para nabi itu dan kaumnya terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah merupakan cerita yang direka-reka oleh nabi-nabi, tetapi ia adalah membenarkan kitab-kitab yang sebelum daripadanya yang juga menceritakan kisah kaum itu, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Baik, kalau kita lihat berdasarkan pada ayat terakhir, ayat 111 yang kita bacakan ini, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita berkenaan dengan beberapa perkara. Ya, beberapa perkara pada ayat terakhir, ayat 111 ini. Yang pertama, Allah menjelaskan kepada kita kepentingan untuk kita menjadi orang-orang yang banyak mengambil pengajaran dan berfikir. Banyak mengambil pengajaran dan berfikir. Sebab tu kita lihat kat sini Allah Ta'ala sebut, laqad kana fi qasasihim ibrah. Sesungguhnya, Allah jelaskan, sesungguhnya maknanya benda tu pasti. Segala cerita-cerita, berita-berita, kisah-kisah yang ada dalam Quran ni, semuanya adalah berita yang benar, bukan palsu, bukan diada-adakan, ia adalah fakta. Bukan setakat itu, tetapi ibrah, dia merupakan cerita yang memberi panduan, pedoman dan pengajaran kepada kehidupan manusia. Dan kita lihat dekat sini, kita pergi pada tafsir dulu. Apa ulama kata? Iaitu kisah-kisah para nabi yang ada dalam Quran, kisah-kisah orang yang saleh dan kisah-kisah kaum yang telah dibinasakan. Ini adalah merupakan kisah yang menyeru manusia kepada petunjuk dan kisah yang juga memberikan pelajaran dan peringatan kepada orang yang memiliki akal supaya mereka itu memikirkan kebenaran dan mereka itu mengambil pengajaran daripadanya agar mereka berada di atas jalan yang benar. Baik, dekat sini kita nak lihat perintah Allah supaya kita menjadi orang ulul albab. Sebab tengok di situ Allah Ta'ala sebut apa? Ibratun li ulil albab. Ya, ibratun li ulil albab. Maknanya Allah Ta'ala jelaskan dalam ayat tersebut bahawasanya semua kisah-kisah dalam Quran ini adalah merupakan pengajaran dan ia hanya akan menjadi pengajaran kepada golongan ulul albab. Jadi bukan semua orang akan dapat ambil pengajaran daripada Quran. Yang dapat berjaya mengambil pengajaran daripada Al-Quran hanyalah golongan ulul albab saja, bukan Ahmad albab. Itu cerita lain. Ni kita cerita pasal ulul albab. Persoalannya sekarang ni, siapakah golongan ulul albab itu? Ini yang kita nak ambil tadabbur dia. Kata Al-Alamah Ar-Raghib, dia kata albab diambil daripada perkataan al-lub. Al-lub. Al-lub ini maknanya akal yang bersih yang dipandukan dengan keyakinan yang benar. Itu maksud albab. Tapi kita nak tengok apakah sifat-sifat golongan ulul albab ini supaya kita tergolong di kalangan mereka. Bila kita baca kisah-kisah dalam Quran, kita juga dapat pengajaran daripadanya supaya kita tergolong di kalangan golongan ulul albab. Baik, kita tengok apa yang telah disusunkan oleh para ulama berkenaan dengan sifat-sifat golongan ulul albab ini. Di antara sifat golongan ulul albab yang dijelaskan dalam ayat Quran surah Ar-Ra'd pada ayat 20.
Mereka itu adalah orang yang sentiasa membenarkan janji Allah. Dan mereka tidak pernah memutuskan janji mereka dengan Allah Ta'ala. Okey, apa maksudnya membenarkan janji Allah? Yakin dengan apa yang Allah dan Rasul sampaikan, suruhkan dan yang larangkan. Dan mereka tak langgar benda-benda haram, pantang larang yang ditegah. Itu antara sifat yang pertama yang disebutkan. Sifat yang kedua golongan ulul albab ini, yang juga disebutkan dalam surah Ar-Ra'du ayat 21, yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Mereka ini adalah orang yang menjaga silaturahim. Ini golongan ulul albab. Silaturahim dengan kerabat, berbuat baik dengan kerabat, dengan fuqara, masakin, orang yang memerlukan. Ini juga sifat golongan ulul albab. Yang ketiga, yakhshawna rabbahum. Surah Ar-Ra'du juga ayat 21, Allah menjelaskan golongan ulul albab ni adalah orang yang sentiasa takut pada Allah. Dia jaga perbuatan dia, lidah dia, pandangan dia, pergerakan dia, takut pada azab Allah, murka Allah dan sebagainya. Yang seterusnya, surah Ar-Ra'du ayat 22, ni banyak cerita pasal ulul albab. Orang yang sabar. Orang yang sabar di atas perintah Allah, sabar daripada melakukan larangan Allah, sabar dengan ujian Allah, sabar dalam menguruskan nikmat yang Allah beri pada dia supaya dia bersyukur dan dia tak kufur nikmat. Ini juga adalah golongan ulul albab. Ya. Kemudian sifat golongan ulul albab lagi, surah Baqarah ayat 277, orang yang jaga salat. Orang yang jaga salat, orang yang suka ke masjid, orang yang mencintai salat, dia juga adalah golongan ulul albab. Surah Ar-Ra'du juga ayat 22 dan ayat 22 Allah Ta'ala juga sebut sifat ulul albab adalah orang yang suka berinfak secara terang-terangan ataupun tersembunyi. Ya, terang-terangan ataupun tersembunyi. Antara sifat golongan ulul albab lagi, surah Al-Qasas ayat 54. Orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Kalau orang buat kejahatan kat dia, dia balas kebaikan. Ini juga golongan ulul albab. Dan di antara golongan ulul albab juga yang Allah Ta'ala sebutkan adalah orang yang suka bertafakkur dan mengambil pengajaran. Ini yang poin yang kita nak ambil pada ayat yang 111 ni. Ini dalam surah Ali Imran yang mana Allah Ta'ala menyebut alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Tapi ayat sebelum tu Allah Ta'ala sebut inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liul albab. Siapa ulul albab tu? Alladzina yadhkuruna Allah, orang yang banyak berzikir, orang yang banyak berfikir. Okey. Orang ulul albab, pengajaran yang seterusnya kita nak ambil, tadi kita dah huraikan siapa ulul albab, apa sifat ulul albab. Sekarang ni kita nak ambil pengajaran yang seterusnya pada ayat 111 daripada perkataan ibratun li ulil albab, iaitu tuntutan seseorang untuk mengambil pengajaran. Tuntutan dan kewajipan seseorang untuk mengambil pengajaran. Bila kita belajar mengambil pengajaran, kita boleh jadi golongan ulul albab. Cuma para ulama telah menghuraikan pada kita, nak ambil pengajaran ni ada dia punya method dia yang kita kena buat. Yang pertama, namanya disebut sebagai tafakkur. Ingat ya, yang pertama, kaedah pertama, ada 4 kaedah. Pertama namanya tafakkur. Apa itu tafakkur? Tafakkur ini Allah suruh kita banyak berfikir tentang kejadian-kejadian ciptaan Allah. Ini namanya tafakkur. Kita kaji macam mana Allah, macam mana boleh jadi siang malam. Itu namanya tafakkur. Yang kedua namanya tazakkur. Bukan dengkur ya. Tazakkur. Apa itu tazakkur? Tazakkur ini kita mengambil peringatan. Kita mengambil peringatan daripada sesuatu benda yang telah Allah Ta'ala ciptakan.
Tadi tafakur, kita mengambil maklumat. Kita mengambil maklumat, kita nak mengetahui lebih mendalam daripada apa yang Allah ciptakan itu. Macam mana boleh terjadi ni, mesti ada Tuhan yang mentadbir. Tapi kalau tazakur, dalam masa yang sama kita kena mengambil peringatan di situ. Contoh, saya bagikan contoh. Contohnya kita tengok hujan. Hujan bila turun, kita juga kena ambil peringatan. Hujan ni boleh jadi kerana nak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Hujan ni juga boleh jadi Allah nak turunkan banjir dan bala. Ataupun mungkin juga Allah nak turunkan ujian, nak menguji. So itu juga boleh menjadi peringatan supaya kita berwaspada, supaya kita berhati-hati. Itu namanya tazakkur. Yang ketiga namanya tadabbur. Tadabbur ni kita mengambil penghayatan daripada ayat-ayat Allah, daripada Quran, daripada hadis, daripada kisah-kisah. Ini namanya tadabbur. Kalau tafakur pada ciptaan Allah, kalau tadabbur pada ayat-ayat Allah. Kalau tazakkur pada ciptaan Allah juga, tapi kita nak ambil peringatan daripadanya. Peringatan yang menginsafkan dan menakutkan kita. Seperti mana kita tengok bagaimana daripada binatang yang kecil pun boleh memberi mudarat pada kita, seperti virus, nyamuk Allah sebut dalam Quran, lalat dan sebagainya. Itu namanya tazakkur. Dan yang keempat, yang disebutkan sebagai ta'ammul. Disebut sebagai ta'ammul. Atau juga disebut sebagai ta'bir. Ta'bir. Fa'tabiru ya ulil absar, Allah kata. Dia boleh nama ta'ammul, boleh juga nama ta'bir, boleh juga nama tabassur. Apa maknanya? Iaitu kita melihat pengajaran dan peringatan di sebalik apa yang telah berlaku. Kalau tazakkur, ada beza dengan tazakkur. Kalau tabassur dengan ta'ammul ni, contoh kita tengok benda yang dah lepas berlaku, apa pengajaran yang Allah nak bagi kat kita. Kaum yang silam, apa pengajaran dia. Tapi kalau tazakkur, benda yang sekarang pun boleh kita ambil pengajaran. Bukan yang terjadi lepas, yang sekarang. Kalau ta'ammul ataupun tabassur, benda yang lepas. Kita ambilkan ia sebagai suatu peringatan dan pengajaran. Jadi maknanya ayat 111 ni Allah menyuruh kita supaya menjadi golongan yang berfikir dan golongan yang suka mengambil pengajaran. Kemudian yang seterusnya, kita lihat yang terakhir ayat 111 ni, Allah menceritakan tentang fungsi Al-Quran. Kebenaran Al-Quran dan fungsi Al-Quran. Yang pertama, Allah Ta'ala menyebutkan Al-Quran ini kebenarannya adalah ma kana hadithan yuftara. Pertama, Allah menyatakan Quran, Allah jamin ia terselamat sampai hari akhirat, sampai hari kiamat daripada sebarang penyelewengan. Yuftara. Macam mana pun Quran tidak akan dapat diselewengkan walaupun ada usaha untuk melakukan penyelewengan terhadap Quran. Kalau siapa membaca, usaha penyelewengan pada Quran ni dah berlaku sejak pada abad yang ke-9 lagi. Tahun 900 Hijrah. Sudah ada usaha untuk melakukan penyelewengan terhadap Quran. Cara macam mana mereka buat penyelewengan terhadap Quran? Iaitu cara yang bagaimana mereka ini cuba mencetak Al-Quran. Mereka melakukan cetakan Al-Quran dalam bentuk pelbagai bahasa. Maknanya Quran tu boleh dibaca juga dalam bahasa-bahasa selain Arab. Maknanya mereka cuba jadikan translation itu juga dikira sebagai Quran. Tapi ulama' dulu dah bantah. Tak boleh. Terjemahan bukan Quran. Nak Quran kena exact bahasa Arab. Tak boleh terjemahan. Bayangkan dulu Quran tu dibukukan mengikut terjemahan. Dan orang tu boleh baca terjemahannya. Tak payah baca Quran. Mereka kata pahala sama macam baca Quran. Tak boleh. Ulama' bantah. Sebab tu benda ni gagal. Usaha penyelewengan ni gagal. Kemudian muncul pula usaha penyelewengan terhadap Al-Quran. Mereka cuba. Mereka cuba usaha yang mana mereka cuba masukkan ayat-ayat yang dimansuhkan, benda-benda yang bukan dalam Quran juga gagal. Akhirnya juga mereka cuba buat versi Quran, versi Quran yang lain. Ini golongan-golongan Syiah pun gagal.
Akhirnya pula mereka buat pula usaha sekarang ni, cuba ubah sikit-sikit huruf dalam Quran. Waw kadang-kadang ditambahkan, kadang-kadang yash'urun mereka tukar jadi ya'qilun, tapi gagal juga. Sebab apa? Allah dah sebut dalam surah Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang menurunkan Quran ni, aku sendiri akan menjaganya. Macam mana Allah jaga Quran? Kita tengok ramai orang yang menghafal Quran ni, setiap tahun, setiap generasi akan ada orang hafal Quran. Mereka ini yang akan cek balik Quran ni. Dan bahkan ada badan-badan, setiap negara orang Islam ada badan-badan khas pencetakan Quran. Mereka ni yang akan, badan-badan ni akan selia ayat Quran tu selari ataupun tidak. Ya, walaupun usaha ke arah itu ada, tapi semuanya gagal. Tapi yang malangnya sekarang ni, usaha yang paling latest kalau kita tengok dalam apps, dalam apps yang kita download dalam Play Store ke, dalam Apple Store ke, kena hati-hati. Kadang-kadang ada juga yang benda yang tak tepat yang mereka tambahkan dalam Al-Quran. Kadang-kadang translation. Sekarang ni bila mereka tak boleh ubah teks Al-Quran, mereka cuba ubah translation. Patutnya Rasul kat situ merujuk pada Nabi Muhammad, mereka tulis Jesus. Dan ikutlah Jesus itu. Padahal ha kat situ balik kepada Nabi Muhammad. Mereka pergi kata ha tu balik pada Jesus. Ini pun ada juga usaha untuk menyuruh umat Islam supaya mereka cuba untuk memalsukan kandungan makna tu. Sebab tu penting untuk kita kembali, bukan baca Quran saja, tapi kembali untuk memahami Al-Quran itu. Baik. Kemudian itu kebenaran jaminan Al-Quran yang Allah Ta'ala berikan. Maksudnya Allah beritahu kat Nabi Muhammad SAW, jangan baginda risau, Quran ini Allah Ta'ala akan pelihara. Dan yang terakhir kita tengok kelebihan Al-Quran. Allah sebut kelebihan Al-Quran dekat sini ada 4. Sebenarnya banyak, tapi Allah Ta'ala sebut sebahagiannya. Kalau 4 kelebihan Quran ni kita jadikan ia sebagai panduan kita, insya-Allah kita akan berakhir di hujung ayat 111 sebagai orang yang beriman. Pertama, menjadikan Quran itu sebagai tasdiq. Maknanya Quran adalah sebuah kitab. Kelebihan Quran ni, Quran adalah sebuah kitab yang menentukan benar atau tak benar sesuatu fakta. Itu dimaknakan tasdiq. Quran musaddiq, dia benarkan kitab-kitab Taurat dan Injil. Mana teks-teks, cerita-cerita dalam Taurat dan Injil yang tak betul, Quran akan betulkan. Bukan setakat kitab-kitab dulu. Fakta-fakta yang ada sekarang ni, sains, teori yang tak betul, Quran boleh betulkan. Teori yang sebenar apa dia? Sebab dia tak mungkin salah. Sebab dia datang daripada Tuhan yang menciptakan sains itu sendiri. Dulu kita belajar sains, matahari tidak bergerak. Kita kena tipu saja, diperbodohkan. Tapi Quran bagi tahu wasyamsu tajri, matahari itu berjalan. Ya, dulu kita belajar bumi saja berjalan, matahari tak berjalan. Tapi teori itu dibatalkan. Ya, maknanya Quran tu sifat dia tasdik. Dia nak betulkan fakta yang tak betul. Jadi sebab tu kita tak boleh ragukan Quran. Yang kedua, sifat Quran adalah tafsil, mufassal. Quran ni sifat dia adalah menerangkan, memperjelaskan. Maknanya Quran sifat dia memperjelaskan dan menerangkan sebarang kekeliruan yang manusia kelirukan. Contoh, manusia nak tahu siapa itu Tuhan, Quran bagi tahu, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Orang nak tahu tentang benda-benda basic, asas tentang hidup ni. Apa yang penting? Tauhid. Apa yang penting? Benda-benda yang utama Allah Ta'ala beritahu, solat, benda-benda asas. Tapi kalau benda-benda detail tu melalui hadis Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, hudan. Quran ni sebagai petunjuk daripada Allah. Ya, petunjuk untuk manusia berjalan di atas dunia ini, atas undang-undang dan agama yang Allah Ta'ala redai. Dan petunjuk yang membawa mereka kepada syurga Allah. Dan yang keempat adalah rahmat. Al-Quran ini adalah sebagai rahmat. Bagaimana Quranlah mengajar kita bagaimana untuk kita memiliki sifat rahmat, dan bagaimana untuk kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau Quran tak cerita, kalau kita tak baca Quran, kita tak tahu betapa rahmatnya Allah. Yang Allah ceritakan tentang sifat-sifat rahmatnya dalam Quran sangat banyak.
Kalau saya nak perincikan mungkin tak sempat, memerlukan masa yang lebih panjang. Dan daripada situ juga Quran ajar kita supaya menjadi orang yang bersifat pengasih. Orang yang bersifat, maknanya rahmat ni juga merujuk pada orang yang kepribadian akhlak yang baik. Quran banyak cerita kita macam mana nak berakhlak baik, macam mana nak menyantuni manusia, macam mana nak menyantuni hayawan, macam mana kalau orang buat jahat, apa kita nak balas balik pada mereka. Quran bersifat rahmat, ya. Maka mengasihani orang yang lemah dan tidak menindas dan sebagainya. Maka inilah 4 perkara yang Quran nak bawa dalam kehidupan kita. Dan bila kita meyakini 4 perkara itu, liqaumin yu'minun, dalam ayat 111 ni Allah tutup, mereka akan jadi orang yang benar-benar beriman. Jadi itu di antara beberapa pengajaran dan tadabbur ringkas yang dapat kita ambil manfaatnya pada pagi ini. Semoga ia memberikan manfaat kepada kita semua. Terima kasih kepada yang menonton daripada awal sampai ke akhirnya. Dan jangan lupa terus share dan kongsikan pada rakan-rakan kita dalam Facebook, dalam grup WhatsApp yang lainnya, supaya masing-masing dapat mengambil manfaat sebagai penutup bagi surah Yusuf alaihissalam. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ila alladhina amanu wa amilus solihat bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum